ولني عمل أمير ولني عمل جيش ذلك الجيش. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Pengurusi Majlis, Al-Fadhil Ustaz Wan Hakimin yang sudi menjemput saya, seluruh jawatankuasa surau, pengurusi dan seluruh jawatankuasa surau Al-Mizan Presiden 8 Terajaya, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini saya suka nak berkongsi tajuk yang diberikan kepada saya, yang kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk pernah mengkaji. Lampu kereta tak tutup, Myvi JLT 6489, nanti tak ada balik Johor malam ni. JLT 6489, lampu kereta tak tutup. Saya suka cerita ni sebab cerita ni bukan sekadar cerita sejarah. Dia cerita pasal orang Turki. Kalau ayah ibu pernah pergi umrah atau haji, transit dekat Turki, 2-3 hari mungkin tak sempat nak kenal pun orang Turki. Tapi kalau transit 2-3 hari pun, tetapi kita sembang orang Turki, nak sembang orang Turki ni pun masalah. Dia bukan boleh cakap bahasa Inggeris, jauh sekali bahasa Arab. Mereka akan cakap dengan bahasa Turki, macamlah kita faham bahasa diorang. Alhamdulillah, saya sempat 5 kali pergi Turki. Kita kenal orang Turki. Orang Turki ni tuan-tuan, orang yang ada jati diri tau. Orang yang ada kepribadian. Dan kita belajar daripada Turki baru-baru ini macam mana rakyat Turki dapat mematahkan kudeta. Kudeta semua sedia maklum macam mana usaha segelintir tentera mahu menggulingkan pemimpin yang telah dipilih melalui sistem demokrasi. Tetapi rakyat Turki mengajar bukan sekadar orang yang nak gulingkan kerajaan Turki, tetapi mengajar seluruh dunia bagaimana nak menghalang kudeta. Maksudnya usaha merampas kuasa secara cara yang tidak betul. Dan rupanya perangai orang Turki yang berani ni, dia ada asal usul dia. Antara asal usulnya adalah tengok nenek moyang diorang, tengok datuk moyang diorang. Itu satu. Saya nak sebut pasal Turki. So malam ni bukan sekadar cerita sejarah. Saya nak tunjuk pada anda apa yang menyebabkan orang Turki bangga dengan sejarah mereka. Pergi masjid ni, nama sultan mereka. Pergi jalan raya ni, nama sultan mereka. Pergi jambatan ni, nama sultan mereka. Maksud saya, bangga dengan kerajaan Osmaniyah, bukan Kemal Atatürk tu, sultan. Jadi bila kita bercakap pasal orang Turki ni, satu perkara yang kita akan tengok insya-Allah, mereka membesar dengan sejarah. Tuan-tuan pergi ke museum-museum Turki. Saya pergi beberapa kali ke museum yang sama, bawa jamaah yang berbeza. Yang saya dapati, asyik-asyik pergi, dia budak-budak dia memenuhkan museum. So kalau kanak-kanak macam ni membesar dengan gambar-gambar sultan, membesar dengan objek-objek yang masih dipelihara oleh orang Turki, pedang, topi tentera, Masya Allah. Bayangkan budak baru 3 tahun sudah terdedah kepada objek-objek sejarah. Bagaimana mereka bila besar nanti? Dan kebetulan orang Turki ni tak buat filem sangat pasal Atatürk. Banyak orang buat filem hari ini pasal Sultan Ottoman. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan sudah maklum ya, siapa yang jaga pelarian Syria? 2 juta. Bukan Mesir. Yang jaga pelarian Syria 2 juta, bukan 200,000. 2 juta bukan jumlah yang sikit. Jaga 2 juta orang Turki, maafkan saya, negara Turki. 2 juta bukan jumlah yang sikit. Dan saya pergi ke Gaziantep, sempadan Turki Syria. Kita boleh nampak orang Turki benar-benar mereka dilayan sebagai tetamu. Mereka dapat warga negara Turki. Mereka boleh berada di negara Turki seperti rakyat Turki. Mereka bukan dilayan sebagai pelarian, mereka disantuni sebagai tetamu. Subhanallah.
Mungkin kerana usaha membantu muhajirin ini, Allah selamatkan negara ini daripada macam-macam perancangan jahat. Kurdish nak bom, ISIS nak bom. Memang mereka berjaya mengebom di beberapa tempat, tetapi banyak tempat yang digagalkan Allah. Ya. Satu. Nombor dua, saya suka nak cerita pasal Turki ni sebab kita merdeka tanah Melayu, mesti ayah ibu kenal siapa tokoh-tokoh kemerdekaan kita, khususnya yang tidak didedahkan sangat dalam buku teks sejarah. Ambo orang Kelantan, ambo kenal Tok Janggut. Kadang-kadang dalam teks menyebut pemberontakan di Pasir Putih. Kadang-kadang dalam buku teks pemberontakan di Kuala Berak. Abdul Rahman Limpo, orang Terengganu panggilnya Tuku. Tak panggil Abdul Rahman Limpo macam tu je. Datuk Pahaman di negeri Pahang, dia seumpama dengannya. Kita baca balik sumber-sumber sejarah yang alternatif, bukan sekadar buku teks. Anda akan terkejut mendapati Tok Janggut sangat terkesan dengan fatwa kerajaan Osmaniyah supaya kita berjihad fisabilillah menghalau British daripada tanah air. Anda akan terharu melihat rakyat Terengganu mengebar panji 3 bulan sabit. Ini panji mana ni? Panji Turki Osmaniyah. Bahkan sejarawan seperti Profesor Ridwan Osman, guru saya di UM, dia pernah menyebut Hang Tuah pernah berkunjung ke Seketam Bola. Seketam Bola tu bahasa Piramli, tapi Piramli pun tahu pasal Turki. Seketam Bola ni Istanbul lah. Dalam kitab-kitab Jawi disebut Raja Rumi. Hang Tuah diriwayatkan pernah berusaha bertemu dengan Raja Rumi. Raja Rumi ini merujuk kepada Sultan Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan yang ke-37 Kerajaan Osmaniyah. Semata-mata nak dapatkan bantuan meriam. Sebab orang Turki hebat membina meriam. So, anak-anak kita kena baca juga sumber-sumber lain supaya mereka tahu berterima kasih kepada Turki Osmaniyah, sebab semangat mereka menghalau penjajah telah menyebabkan tanah Melayu dan khususnya Aceh telah bersemangat untuk bersedia mempertaruhkan nyawa. Ayah ini mesti kenal Profesor Syed Hakim Al-Attas, mesti kenal Datuk Paduka Ungku Aziz, mesti tuan-puan kenal mantan Gubernur Bank Negara Datuk Seri Tan Sri, maafkan saya, Tan Sri Zeti. Zeti Aziz Akhtar. Zeti, banyak Zeti. Zeti ada Zeti Akhtar. Zeti Akhtar tu Zeti Aziz. Zeti Aziz katanya. Akhtar ni penulis novel. Okey. Nama-nama ni cuba cek mereka punya mak dan ayah mereka siapa. Anda akan bertemu dengan satu individu wanita dari istana Turki namanya Ruqayyah Hanım. Hanım ni puan. Saya akan panggil wanita sebagai puan. Orang Turki panggil Hanım. Ruqayyah Hanım berkahwin dengan Sultan Abu Bakar Johoriyah, melahirkan zuriat yang begitu cerdik, bijak, genius, intellectual. Subhanallah. So kalau nak kahwin anak-anak kita, biar kahwin orang Turki lah. Kahwin dia lain sikit lah, supaya anak itu cerdik macam Al-Fatih. Jadi itu sebab yang kedua. Okey. Sebab yang ketiga, dan ini sebab yang terakhir, yang saya suka sangat cerita pasal Fatih ni, sebab kita dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ni orang panggil bulan hijrah. Ayah ibu belajar pasal hijrah Rasulullah. Nabi, dia tidak berhijrah ikut suka dia. Nabi tidak membenarkan dia dan sahabat berhijrah kecuali selepas mendapat perintah Allah. Maknanya Nabi mematuhi syariat Allah. Bila Allah kata jangan hijrah, duduklah 13 tahun pun jangan keluar daripada Mekah. Jangan keluar. Kamu baru 13 tahun, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh 950 tahun, lagi lama tak keluar dari kampungnya. So Nabi faham, Nabi tak boleh keluar. Adalah hikmahnya itu. Tetapi Allah telah memerintahkan dalam surah Al-Ankabut, maaf, bukan dalam surah Al-Ankabut, dalam surah lain yang saya terlupa, di mana perintah itu Allah Ta'ala beritahu berhijrah. Surah Al-Ankabut, hijrah ke Habsyah, berlaku pada tahun yang ke-6.
Tetapi Nabi mendapat perintah untuk berhijrah. Lalu Nabi berhijrah kerana syariat Allah. Allah memerintahkan, lalu Nabi taat. Tetapi anda tengok ya, asatizah kita bila bercakap pasal proses Nabi berhijrah, Nabi gunakan tidak haiwan yang membantu Nabi untuk pergi ke Masjidil Aqsa, namanya Burak. Saya nak tanya, Nabi guna tak dalam peristiwa hijrah? Mana pergi Burak? Burak tak ada. Maka timbul soalan, kenapa Nabi tidak berdoa supaya Burak dikembalikan untuk memudahkan proses Nabi berjalan, naik unta, letih, sebulan belum tentu sampai 500 km. Siapa boleh berjalan daripada Gombak balik ke Tumbat lalu LPT tu? Siapa berani tuan-tuan? UKM cuti, saya Ustaz Wan Hakimi sekarang cuti seminggu. Ingat nak balik Kelantan malam ni jalan kaki. Gila. Siapa sanggup LPT pula tu? Tapi Rasulullah mengajar kita, Nabi boleh memilih untuk diberikan kemudahan. Ya, banyak kemudahan baru diumumkan dalam bajet 2017 tadi. Alhamdulillah kalau yang dengar. Nabi SAW kenapa tidak menggunakan pengangkutan yang disediakan Allah dalam peristiwa Mi'raj, iaitu Burak? Satu. Nombor dua, kenapa Nabi bentuk jawatan kuasa? Nabi bentuk jawatan kuasa ni untuk supaya proses Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhuma selamat sampai ke Yasrib yang kemudian dia dinamakan sebagai Madinah. Cuba kita fikir, Nabi boleh dapat bantuan Jibril, dan Nabi sekalipun kalau Jibril tak tolong, orang Quraisy katakan jumpa Nabi SAW sekalipun, orang Quraisy, dan terbukti dalam sirah ada seorang pahlawan Quraisy berjaya akhirnya gantungan Rasulullah. Dia nampak Rasulullah, dia menuju ke Rasulullah. Anda semua tahu kan apa sirah beritahu? Berkali-kali kuda dia terjatuh. Dia nak cuba tangkap Rasulullah, kudanya terjatuh. Dia tak dapat nak ambush Rasulullah. So maknanya Nabi pergilah ke Yasrib, lalu ikut highway. Tak payah risau, Allah jaga. Allah akan jaga kan. Tapi Nabi bentuk jawatan kuasa. Jawatan kuasa untuk pastikan Nabi selamat. Abu Bakar kena duduk depan, duduk belakang, duduk kiri, duduk kanan. Kenapa Nabi bersetuju Abu Bakar jaga dirinya? Sedangkan seorang Rasul mana mungkin dibiarkan Allah terdedah kepada kejahatan musuh? Kenapa Nabi lantik Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar untuk keselamatan baginda di Gua Zur? Dan kenapa Nabi bersembunyi di Gua Zur 3 hari? Kenapa Nabi lalu ikut pintu belakang? Nabi lalu ikut jalan belakang. Nabi tak lalu ikut highway. Nabi lalu ikut jalan yang mana orang-orang tak lalu. Daripada belakang Mekah, namanya Gua Zur, sampailah ke Yasrib, Nabi tak lalu ikut highway. Benda ini mengajar kita, Nabi follow syariat Allah dan Nabi follow sunnatullah. Sunnatullah ni artinya hukum akal. Nabi merencana dengan pengetahuan. Nabi merencana dengan apa yang anak-anak kita hari ini belajar, namanya sains. Jadi kesimpulannya, bulan Haram adalah bulan yang sepatutnya kita kenal peristiwa hijrah, di mana Nabi SAW mengajar kita, bila kamu nak menangkan Islam, kamu tidak hanya boleh berdoa, kamu kena lakukan kerja-kerja buat kamu dengan tahap yang terbaik. Buat molek dalam kerja buat kamu. Maka dalam hal inilah kita akan belajar sesuatu daripada cerita Al-Fatih. Al-Fatih adalah tokoh yang telah menterjemahkan syariat Allah dan sunnat Allah. Syariat Allah artinya ketika nak berperang, jaga batasan syariat. Jangan bunuh orang yang tidak sepatutnya dibunuh. Ada adab dalam berperang. Ada ulama akan memberikan nasihat. Ada pantang larang syarak dalam Quran dan hadis yang tidak boleh dilanggar. Tetapi ketaatan saja tidak boleh menyebabkan kemenangan.
Kita kena taat pada Allah dan pandai mengatur strategi. Yang ni boleh menyebabkan kemenangan. Okey, itu mukadimah. Maka saya nak memulakan pengembaraan kita ke Turki. So, pergi semua ke Turki ni. Letak kata lebih dengan dia, kita dengar Turkish Airlines. La tuftahanna al-Qustantiniyyah fala ni'mal al-amiru amiruha wa la ni'mal al-jaysh dzalika al-jaysh. Dalam bahasa Melayu, akan dibuka, pasti, surely akan dibuka, double taukid daripada Rasulullah. Sungguh-sungguh aku nak beritahu kamu, kepada kamu wahai para sahabat, di dalam peperangan Khandaq, bahawa saja kita bukan sekadar akan menang dalam peperangan ini, insya-Allah. Sebab apa? Para sahabat tak yakin boleh menang. Sebab orang Arab tidak pernah berkumpul pada jumlah 10,000. Arab tak pernah berkumpul dalam track rekod peperangan mereka pada jumlah sebesar 10,000. Namun peperangan Khandaq, kita semua sedia maklum, musuh sebesar 10,000 persekutuan gabungan orang-orang Arab dan orang-orang kafir. So para sahabat guru baca surah Al-Ahzab, kita tahulah keturunan para sahabat. Maka Nabi memotivasikan para sahabat, jangan risau, kita bukan sekadar akan menang dalam peperangan ini, tetapi kemenangan kita akan menyebabkan kota Konstantinopel juga akan turut dimenangi. Konstantinopel ini adalah kalimah yang dituturkan sendiri oleh Rasulullah, yang merujuk kepada kota yang diperintah oleh Konstantin, Raja Rom Ortodoks, orang panggil Rom Timur. Lalu Nabi kata, insya-Allah kalau kamu nak tahu siapa pemimpin yang paling bagus, siapa tentera yang paling bagus, tengok peristiwa bagaimana kota ini dibuka. Kamu akan belajar sesuatu daripada kualiti pemimpin dan kualiti pengikut. Inilah yang berlaku dalam hijrah. Rasulullah sebagai pemimpin dan dibentuk di atas kuasa daripada pengikut Nabi. So Nabi telah sampai selamat ke Madinah, dan 8 tahun Nabi di Madinah adalah cara untuk menang ke atas bumi Makkah. Dengan berhijrah, 8 tahun duduk kat Madinah tu, Fathu Makkah pada tahun 8 hijrah. Pada tahun 8 tahun Nabi duduk kat Madinah, itulah cara untuk membuka Makkah yang 13 tahun tak berjaya. 13 tahun Nabi tak boleh musnahkan berhala. Maka Nabi memerlukan 8 tahun Madinah untuk buka Makkah. Tapi proses untuk menang memerlukan kualiti spiritual, kualiti intelektual. Yang tu kita belajar. Ayah ibu, saya nak bagi lebih sikit malam ni. Saya tak nak bagi sesuatu yang sama dengan orang lain. Saya nak sebutkan hadis ini, hadis yang kita kena beri perhatian. Sebab hadis ini telah berlaku dan belum berlaku. Saya ulang balik. Hadis ini telah berlaku dan belum berlaku. Saya tak cakap pada orang lain biasanya. Saya cakap kepada audiens yang saya rasa mereka benar-benar mengambil berat tentang isu Syria. Sebab saya ringkaskan dan saya mempermudahkan penyampaian. Kita belik kitab-kitab hadis Sahih Muslim, banyak tentang cerita peperangan di akhir zaman. Antara peperangan yang dinamakan sendiri oleh Rasulullah adalah perang Al-Malahim ataupun perang Malhamah Al-Kubra. Minta tolong anak-anak googlekan malam ni gapo dia Malhamah Kubra. Sebab hadis tentang Malhamah Kubra ada kaitan dengan hadis ini. Maka kita nak sebut pada malam ini, hadis ini telah berlaku di tangan pembuka yang pertama, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kebetulan kita punya di Pertuan Agong pun Sultan Muhammad, alhamdulillah, Sultan Abol kita. Okey. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pembuka yang pertama, tapi bukan satu-satunya individu yang boleh kita katakan merealisasikan hadis Nabi. Dia adalah individu yang pertama. Tetapi hadis ini juga merujuk kepada ada satu lagi individu yang akan muncul. Ia belum berlaku. Berdalilkan hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim. Antara hadis berkenaan berbunyi, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah Romawi mendarat
Amik dan Dabik. Satu tempat yang dinamakan Amik dan Dabik. Nabi mention dengan tepat nama lokasi itu, Amik, Dabik. Tengok peta lama Syam, Amik, Dabik adalah Syria pada hari ini. Lokasi-lokasi penting berdekatan dengan Halab, Aleppo pada hari ini yang dibom oleh Basharul Asad laknatullah. Nabi kata tempat-tempat tu nanti Rom akan sampai. Kita tak tahu siapa Romawi. Para ulama yang berijtihad mengatakan tentera persekutuan dunia international punya alliance yang berkulit putih bermata biru. Allah Alam. Sebab itu identiti orang-orang Rom pada zaman Rasulullah. Okeylah. Yang pastinya Nabi kata bila Rom sampai situ peperangan besar akan berlaku. Tentera muslimin akan berkubu di Ghutah. Ghutah pula nama yang ketiga Nabi mention, juga di bumi Syria. Maka jangan pandang remeh isu Syria. Dia bukan isu dia bukan isu sekadar pertumpahan darah adik-beradik saudara mara kita di sana. Tetapi apa yang sedang berlaku yang sampai sekarang tidak selesai adalah pintu gerbang kepada kedatangan bantuan Allah, insya-Allah. Apa yang berlaku di Syria adalah pintu gerbang. Allah akan memilih bumi Syam sebagai bumi diberkati, sebagaimana dalam hadis bumi Syam bumi diberkati. Sekarang bumi ini berlaku fitnah. Allah menguji. Fitnah artinya ujian Allah, bumi para syuhada. Tetapi insya-Allah Allah Ta'ala akan pilih bumi ini bukan bumi Palestin, bumi Syria, bumi yang akan menjadi saksi turunnya Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Dalam hadis Nabi Isa disebutkan bukan turun di Masjid Al-Aqsa, tetapi turun di Masjid Menara Putih di Dimashq, di Damsyik, Syria, ketika umat Islam sedang menunaikan sembahyang fardu subuh. Berimamkan seseorang yang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh imam-imam hadis dengan gelaran Imam Mahdi. Itu adalah sebaik-baik raja yang akan berada di belakangnya sebaik-baik tentera yang tidak pernah meninggalkan sembahyang fardu subuh. Lalu kerana itulah Allah jatuhkan Nabi Isa dari langit yang kedua untuk membantu para mujahidin. Bukan ISIS, ISIS itu jahat, itu fitnah, tapi mujahidin yang ikhlas. Dan peristiwa kemenangan ini akan berlaku apabila tentera Islam telah terkepung dalam peperangan Malhamah Kubra. Dan apabila peperangan ini memberi kemenangan kepada pasukan muslimin, walaupun pasukan muslimin sangat tertil jumlahnya, ulama kata peperangan Badar kedua akan berlaku. Jumlah sikit tapi Allah menangkan. Dan bila mereka menang dalam Malhamah Kubra, mereka akan menuju ke Konstantinopel. Hadis kata, di mana mereka pergi ke Konstantinopel, mereka bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, jatuh satu tembok, Allahu Akbar, jatuh satu tembok, Allahu Akbar, jatuh satu tembok. Sebab kota Konstantinopel ni, bila saya baca hadis, Nabi mention 3 kali takbir dilafazkan. Kebetulan bila kita tengok kota ni, memang dia ada 3 tembok. Takbir sekali, Allahu Akbar, jatuh satu tembok. Takbir sekali, jatuh satu tembok. Takbir sekali, jatuh satu tembok. Saya pernah dengar satu lecture di Turki. Tapi ini sekadar apa yang cuba dan disebut-sebut oleh ustaz-ustaz di sana lah. Mereka kata sengaja government Turki mengekalkan tembok-tembok ni bukan sekadar untuk mengingatkan tentang peristiwa sejarah pembukaan Konstantinopel, tapi katanya mereka buat macam ni sebagaimana Israel tanam pokok warqa. Pokok warqa ada dalam hadis akan menjadi tempat persembunyian tentera Yahudi akhir zaman. Orang Islam pula buat apa? Mereka kekalkan tembok ni. Sebab mereka kata mungkin tembok ini menjadi saksi pada kebenaran kata-kata Rasulullah, jadi kita jangan robohkan. Sebab tu tembok ini, ya tuan-tuan, ia tidak dirobohkan.
Cuma ada beberapa yang dirobohkan kerana mengambil kira desakan untuk memajukan Istanbul. Tapi basically ini Nabi bersabda dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam ya tuan-tuan, adakah kita nak itu hanya apa yang ustaz-ustaz Turki bagi tahulah. Yang pastinya Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, pasukan muslimin akan membuka Konstantinopel tanpa peperangan dengan takbir menang. Kerana ini bantuan Allah menjelang kedatangan Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi itu antara yang saya nak sebutkan di sini. Betapa hadis ini tidak hanya merujuk kepada Muhammad Al-Fatih, tetapi juga merujuk kepada Imam Mahdi dan sebagai tentera, insya-Allah. Tetapi untuk Imam Mahdi itu datang, kita jangan jadi macam Hollywood, buat filem Superman, Iron Man, Thor, penyelamat datang daripada planet Krypton, pakai seluar dalam kat luar, raksasa pun datang. So kita kena bergantung kepada orang asing ni untuk selamat bumi. Bukan macam tu Islam menang. Islam tak menang dengan kedatangan individu asing. Islam akan menang bila anda buat yang terbaik, selebihnya Allah tolong. Allah akan tolong bila kita ini ada kesungguhan dalam berusaha. Jadi tanpa membuang masa, saya kongsikan kepada anda bagaimana pembukaan Konstantinopel ini di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau tengok gambar ni, anda boleh nampak ya, ramai daripada para mujahidin, daripada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang bersungguh mahu merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai. Ikut sejarawan ada 12. Tetapi slide saya tak muat, 9 je muat. Sebenarnya 12. Nak kata sebenar pun benda ni sejarah, tak pasti. Tapi rekod sejarawan Turki kata daripada zaman Rasulullah sampailah zaman Muhammad Al-Fatih ada lebih kurang 12 percubaan, muhawalah, percubaan mengepung Konstantinopel, tetapi tidak menang. Saya tak kata kalah, tidak menang. Apa beza kalah dengan tidak menang? Kalah artinya rugi, tidak menang artinya anda rugi, tetapi generasi selepas anda berterima kasih pada anda kerana jasa anda sekurang-kurangnya menyempitkan empire Konstantinopel. Empire Konstantinopel ni besar. Bila Nabi sebut Konstantinopel ni, ayah ibu nampak tak Konstantinopel tu? Dia pusat pentadbiran. Kalau Malaysia ni Putrajaya, pusat pentadbiran, pusat pemerintahan. Tapi kalau Konstantinopel ni, dia adalah pusat kepada empire besar namanya Byzantine. Okey, Byzantine. Semua orang nakkan kota ini sebab dia duduk dekat tengah-tengah antara dua benua. Belah kiri Asia, belah kiri Eropah, belah kanan Asia. Semua orang suka. Dan pertahanannya pun hebat. Tuan-tuan boleh tengok tembok darat. Ni tembok darat saja. Kebal tak kebal tembok darat ni? Tembok darat ni lebih kurang, saya sebut tadi, kota ni kota tiga segi. Sekarang kita tengok tembok darat. Tembok darat ni yang belah utara. Tembok darat tu panjang lebih kurang 12 km. Dia kota tiga segi je pun. Tapi dia punya tembok dia triple wall, 3 lapis. 1, 2 dan parit yang ketiga. Tengoklah berapa meter tebal tembok. 3-4 meter. Tidak termasuk ketebalan dengan menara kawalan. 3-4 meter ni tebal. Double wall ni pula adalah sistem yang susah untuk ditembusi. Itu di darat. Di laut pula, kita boleh nampak di laut pula, mereka ada banyak pengalaman berperang di laut. Tuan-tuan boleh nampak ada 2 tempat di bahagian laut. Satu namanya Marmara. Okey, satu namanya Marmara yang belah
kiri tuan-tuan. Satu lagi yang belah kanan tu, bahagian timur. Bahagian timur tu namanya pelabuhan Golden Horn, Tanduk Emas. Dia adalah pelabuhan yang menjadi nyawa kepada Konstantinopel. So pelabuhan ini dia punya proses menjaga dia kena ekstra sikit. Dia tak boleh kapal dijaga, dia kena ada rantai sekali. Nampak tak rantai? Nampak tak? Mana nampak ni? Anda tak tunjuk lagi. Ni rantai. So rantai ni dipelihara oleh kerajaan Turki. Rantai macam ni pun orang jaga. Kalau macam ni punya rantai orang jaga, tak payah bayanglah pedang-pedang sultan, pakaian sultan, kaftan, jubah perang sultan. Dan kalau sultan pun macam tu, proses pemeliharaannya tak payah pelik lah. Rambut Rasulullah, gigi Rasulullah, pedang Rasulullah, pedang para sahabat, semua tu ada di Istanbul, di Museum Topkapi Turki. Ziarah lah tuan-tuan. Rasanya ada pameran, tapi di Kelantan, Selepas Melaka, tentang barang-barang Rasulullah SAW. Baik, antara sahabat Rasulullah SAW yang pernah berusaha nak mengepung Konstantinopel, nak jadi Al-Fatih, kalaupun tidak pemimpin tetapi sebaik-baik tentera, adalah sahabat Rasulullah yang semua orang tahu ceritanya dalam peristiwa hijrah. Sebulan Muharram ni, kalau tak kenal Abu Ayyub Al-Ansari ni, macam tak sah lah kita sambung hijrah. Sebab Nabi bila sampai ke Madinah, semua muhajirun, semua orang Ansar begitu seronok dengan kedatangan Rasulullah. Semua orang-orang kaya menawarkan penginapan selesa, hotel 5 bintang kepada Rasulullah. Marilah duduk rumah saya. Lepas tu seorang lagi pula, marilah duduk rumah saya. Seorang lagi pula kata, duduklah rumah saya ada siakap 3 rasa, macam-macam lah. Nabi kata, minta maaf, aku tak boleh nak puaskan hati semua. Beginilah, biar untaku ini memutuskan rumah siapa aku akan menginap. Lalu unta ini diperintahkan Allah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan Abu Ayyub adalah seorang sahabat yang paling diberkati. Dan terbukti Abu Ayyub memang diberkati. Dia hidup lama, umur dia panjang. Dia hidup zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dia hidup sampai pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, pencatat wahyu Rasulullah. Jadi umur dia ketika Khalifah Muawiyah mengumumkan kita akan tawan Konstantinopel pada tahun ini, umur Abu Ayyub 86. Ada 56 saja, 80 lebih. Ini tokoh kita. Ini tokoh kita yang kita panggil warga emas, tetapi sebenarnya mujahid Rasulullah pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bersama dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bukan calon-calon sahabat ni. Ibnu Abbas siapa? Ibnu Umar siapa? Mereka bukan sibuk dalam bidang ilmu sahaja. Bila ada perintah jihad, mereka menyertai. Tetapi kepung punya lama, dikatakan hampir 2-3 bulan Abu Ayyub Al-Ansari terkena, kerana dalam bahasa kita ni terkena peluru, tapi pada zaman dahulu dia terkena percikan api meriam yang ditembak dari atas tembok Konstantinopel. Dia ringkaskan cerita, Abu Ayyub telah nazar. Bila-bila masa sahaja dia rasa dia akan pulang bertemu dengan Allah. Lalu dia berwasiat, sekiranya saya meninggal dunia, kuburkan saya di tempat yang hampir dengan tembok Konstantinopel yang kamu mampu bawa. Sebab saya mahu melihat peristiwa kemenangan itu nanti. Jangan kebumikan saya di perkuburan Baqi'. Jangan kebumikan saya di tempat saya wafat. Kebumikan saya paling hampir dengan tembok Konstantinopel. Kenapa wahai Abu Ayyub? Sebab aku nak tengok peristiwa itu. Subhanallah, passion Abu Ayyub sampai dia tidak anggap mati adalah penamat kepada passion dia nak tengok pembukaan Konstantinopel. Sebab
Waktu umur 86, dia tak beri alasan. Cucu-cucu dia kata, tak payahlah tu, nikmati KWSP tu. Tapi Abu Ayyub kata, no, Tok masih sihat. Tuan-tuan, para sahabat ni umur 80, dia orang sihat. Salman Al-Farsi, setengah ulama kata umur dia panjang, 100 tahun lebih, bahkan dia kata 200 lebih. Tapi orang tengok dia macam umur 40. Ini para sahabat yang diberikan barakah. Ya Rasulullah doa untuk mereka. Barakah ni benda yang anda tak boleh guna sains, tak boleh guna logik. Macam mana umur 200 tapi masih nampak 40? Itu benda-benda pelik kita tak boleh jawab. So ada orang diberikan barakah, umur dia panjang dan sihat. Lalu bila dia meninggal dunia, wasiatnya telah ditunaikan. Maka makam Abu Ayyub Al-Ansari sampai sekarang memang dekat dengan tembok Konstantinopel, lebih kurang kira-kira saya 1.5 km daripada tembok yang paling dekat. Kenapa tidak tanam dekat tembok Konstantinopel? Mana boleh tanam, orang tembak daripada atas. So dia punya wasiat, bawa jasadku yang paling hampir. Abu Ayyub tak sekali-kali menganggap mati adalah penamat segala-galanya. Abu Ayyub percaya walaupun dia sudah mati hanya perpindahan ke alam lain. Tetapi mudah-mudahan peristiwa kemenangan itu dia masih boleh saksikan. Subhanallah. Itu kata-kata Abu Ayyub. Dia nak tengok, nampak macam dia ada kemahuan peribadi, tapi sebenarnya Abu Ayyub bertindak sedemikian untuk manfaat generasi terkemudian. Kalau tak ada kubur Abu Ayyub Al-Ansari, mana ada percubaan para sahabat yang lain? Kerana ada kubur para sahabat lah, para sahabat terkemudian kata, kita tak boleh biar kubur sahabat Rasulullah itu keseorangan, kesepian di tanah orang-orang kafir. Kita kena sucikan kota ini kerana dalam muka bumi kota ini ada jasad sahabat Rasulullah. So zaman demi zaman, rupa-rupanya kubur Abu Ayyub menjadi asbab ramai orang bersemangat nak kawal Konstantinopel. Rupa-rupanya kubur Abu Ayyub adalah untuk bertujuan misi membuka Konstantinopel tidak berkubur. Berterusan. Lalu sampailah kepada kerajaan Osmaniyah. Misi ini diteruskan. Kita nak azan dulu atau boleh diteruskan? Teruskan Okey. Sampai pada kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah wujud juga untuk merealisasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua gagal. Sultan Osman Ghazi, Orhan Ghazi, Murad I, Mehmed I, Murad II, Chalabi. Saya ingat keturunan ayah datuk moyang kepada Muhammad Al-Fatih. Semua mereka berusaha mengawal, membuka Konstantinopel, tetapi menemui kegagalan. Sultan yang ketujuh namanya Muhammad yang kedua. Peliknya dia berjaya. Sampai ke tangan dia berjaya, dan dia berjaya pada umur 21. Itu lagi pelik. Ini bukan cerita petik TV jalan, ini fakta. Sebab itu saya sangat menggalakkan kita mengkaji dan membaca. Macam mana umur 21, umur mahasiswa, student menikmati PTPTN. Anak-anak kita yang mudah-mudahan Allah selamatkan mereka daripada penyakit berfoya-foya, penyakit kapul, penyakit tak nak mengaji. Semoga Allah selamatkan anak-anak kita. Tapi pada umur ni, orang Turki dah hasilkan anak-anak yang tak fikir hidup untuk Facebook, Pokemon, Instagram. Dia tak fikir benda ni. Dia fikir macam mana dunia Islam boleh diselamatkan daripada kezaliman Maharaja Konstantin. Dan ini hikmah Rasulullah sebut hadis ni, sebab memang jahat Konstantinopel. Mereka kata holy war, sedangkan Jesus tak pernah ajar mereka benda ni. Siapa bunuh utusan Rasulullah di Mu'tah? Siapa yang memudahkan peperangan Tabuk? Siapa yang cabar sehingga terjatuh peperangan Yarmouk? Baca semua peperangan ni, semua dia dirancang dari Konstantinopel. Maka tahulah hikmah kenapa Nabi sebut. Nabi bukan menggalakkan peperangan, bahkan Nabi kata membuka, bukan peperangan.
Artinya makin gangster kamu Konstantinopel, umat kau akan ambil alih tempat kamu. Sebab kamu tak pandai memerintah dengan adil. Jadi Muhammad Al-Fatih digelar Al-Fatih kerana dia membuka Konstantinopel pada usia 21 tahun, memimpin 150,000 tentera, menawan kota ini hanya dalam lebih kurang 51 hari sahaja pada 1453. Lebih kurang 600 tahun yang lepas. Baik. Sebelum saya jawab bagaimana dia boleh tawan kota ni, sebelum saya jawab bagaimana dia dibentuk sampai dia boleh tawan, saya share dulu bagaimana dia tawan. Boleh? Sebab semua kita datang sini, ayah mak belaka. Semua mak dan ayah tertanya-tanya, macam mana nak didik anak? Anak saya yang kedua nama Al-Fatih. Sebab saya tahu saya dah terlambat jadi Al-Fatih. Tapi anak insyaAllah kita ada harapan. Semua kita datang sini nak tahu macam mana nak anak ni jadi macam Al-Fatih. Umur muda tapi belakang sejarah. Saya akan jawab di hujung nanti dalam nada kesimpulan. Kesimpulan dia cukuplah. Tapi saya akan kongsi terlebih dahulu bagaimana dia tawan Konstantinopel. Dia tak lari daripada konsep tadi. Konsep ni kita kena pegang betul. Al-Fatih dia membesar dengan mindset yang hebat. Apa maksud mindset? Ayah didik dia dengan hadis Nabi tadi, kamu yang akan jadi sebaik-baik pemimpin, tentera kamu akan jadi sebaik-baik tentera. Ayah akan provide tentera yang terbaik kepada kamu. Sebab ayah telah gagal 10 tahun sebelum kamu lahir dulu. Ayah masih ingat, ayah pulang daripada Konstantinopel, umur ayah 17 tahun, dan kamu 10 tahun lagi, 10 tahun lepas tu baru kamu lahir. 17 tahun ke Konstantinopel. Sultan Murad yang kedua, 1441 kalau tak silap. Subhanallah, muda. Patut ambil SPM Sultan Murad ni. Tapi dia berfikir jauh ke hadapan. Jadi umur 17 ayah dah kepung Konstantinopel, lalu ayah gagal. Bila ayah gagal, tok guru ayah kata apa? Syekh Bayram. Syekh Bayram itu tok guru ayah. Setiap sultan ada tok guru. Sebab sultan fokus politik dan peperangan. Tetapi kadang-kadang dalam gairah berpolitik kita langgar syarak. Kita tak ada integriti. Lalu ulama akan tegur. So untuk guru kepada Sultan Murad yang kedua ni namanya Syekh Bayram. Syekh Bayram kata, tuanku, saya diberikan ilham oleh Allah. Rupanya kegagalan tuanku ada hikmah. Kemenangan Konstantinopel bukan akan dilakukan oleh tuanku. Yang akan menawan Konstantinopel adalah anak anda tuanku. Dan anak murid saya namanya Syamsuddin, anak murid Syekh Bayram namanya Syamsuddin, Syamsuddin. Dia akan bersama dengan anak tuanku, insya-Allah. Dan kita pada waktu tu, kita dua dah tak ada dah. Subhanallah. Bila Sultan Murad dengar firasat ulama yang sadat, firasat ini tuan-tuan, dia adalah anugerah Allah. Anda kadang-kadang nak dapat firasat ni, buat PhD pun belum tentu dapat firasat. Sebab firasat ni cahaya Allah beri kepada orang-orang sadat. Ramalan dia menjadi benar. Allah Ta'ala pilih. Mimpi dia menjadi benar. Allah Ta'ala pilih. Tak semua orang dapat nikmat ni. Jadi Syekh Bayram meramalkan sesuatu yang telah menyebabkan Sultan Murad didik betul-betul anak dia ni, Muhammad Al-Fatih. Dia besarkan anaknya dengan hadis ini sahaja. Dia besarkan anak ini dengan hadis Konstantinopel, sampai dia tampal peta Konstantinopel tu dalam diri anak dia, supaya anaknya membesar Konstantinopel. Pengajaran dia apa? Jangan underestimate potensi anak. Kalau kena cara apa yang kita masukkan dalam akalnya, dia boleh jadi jauh lebih hebat daripada apa yang anda sangka. Kalau anak membesar dengan Iron Man, tak mustahil dia akan terbang satu hari nanti. Kalau anak membesar dengan Syekh Muzaffar sebagai idola, macam anak saya, nama Al-Fatih tapi sangat anak-anak tahu saya, Fatihah. Dia nak jadi Syekh Muzaffar. Sebab banyak kali solar system dia sangat suka. Dia sangat enjoy filem-filem pasal solar system. Esok nak kena bawa dia pergi planetarium.
Melaka. Sebab tak cukup lagi planetarium negara. Saya pergi Melaka ada planetarium, Masya Allah. Anak saya nak pergi menangis-nangis, saya kena balik awal lah ni. Sebab dia tengah mendesak supaya tidur awal, supaya saya boleh pergi awal. Buka ke tidak tak tahu. Besok sudah nak jadi Syekh Muzaffar, ambillah syarikat. Kita tak ada hadap anak-anak nak jadi apa. Jangan minta nak jadi macam kita. Macam kita hebat sekarang. Biar anak memilih dia nak jadi apa, kita guide dia. Okey, jadi astronom, nak jadi apa pun jadi astronom Muslim. Jurutera, okey, jurutera Muslim. Arkitek, okey, arkitek Muslim. Kalau tak ada Muslim kat ujung, bahaya. Bahaya. Okey, lalu anak ini membesar dengan Konstantinopel. Maka tak payah pelik, dalam fikiran dia ada mindset yang hebat. Mindset ni dalam bahasa Arab iman. Saya percaya, saya boleh, insya-Allah. Tak ada orang boleh halau keinginan saya daripada fikiran saya. Ingat, tembok nombor 1 adalah alasan. Tembok Konstantinopel kenapa 2? Tapi setiap anda dan anak anda semua ada tembok. Pecahkan tembok. Dan saya namakan tembok itu adalah budaya memberi alasan. Allah, 12 cubaan gagal. Buat apa saya nak tawan ayah? Ayah sendiri gagal. Lepas tu ayah nak suruh saya buat. Apa cerita? Ayah gila tu. Tak payahlah. Umur saya baru 19 tahun. Umur saya baru 8 tahun. Ini cerita menarik. Umur saya baru 8 tahun. Berilah peluang saya main game. Berilah saya peluang enjoy. Umur 8 tahun ayah, kenapa nak kekang saya? Sebab tu dia tak nak baca Quran. Al-Fatih 8 tahun tak nak baca Quran. Maka ayah tegas, kalau kamu tak nak baca Quran, kamu dah lari daripada mindset, kamu dah lari daripada iman. Ayah tak nak macam ni. So ketika anak dalam proses pembinaan 1 hingga 10 tahun ini, proses pembinaan. Sebab tu Rasulullah kata, kalau tak semayang 10 tahun masih boleh rotan. Sebab dia masih dalam kawalan anda. Dia kain putih yang anda kena corak. Lepas daripada 10 tahun tu, ingat, mungkin anak sudah akil balik dan anda sudah tidak mampu mengawal dia. Masa ni mungkin sudah terlambat. Tetapi jangan sekali-kali kata sudah terlambat. Kena belajar daripada Nabi Yaqub. Macam mana Nabi Yaqub didik anaknya walaupun sudah terlambat pada pandangan kita. Fasabrun jamil, banyakkan bersabar, banyakkan berdoa. Bila anak sudah memilih jalan hidupnya, dia seperti seolah-olah sukar lagi untuk dikembalikan pada landasan yang betul. Tetapi pada peringkat 0 sampai 10 tahun, ini peringkat pembinaan penyemai benih. Tanamkan iman ke dalam hati dan fikirannya. Okey, sekarang strategi. Bila anak kena rotan 8 tahun sebab tak nak mengaji Quran, tak nak hormat Allah Qurani, ulama Quran yang didatangkan oleh ayahnya, kena rotan oleh gurunya. Kalau kena rotan dengan ayah tak apa lagi. Ini kena rotan dengan ulama yang dia tak kenal. Tiba-tiba guru baru dia, Muhammad pada awalnya tidak boleh menerima, tetapi ayahnya telah mengatakan ini sistem yang dia kena ikut. Maka pada proses pembinaan ini, Sultan Muhammad mengakui yang dia tidak ada pilihan. Dia perlu lalu sistem pertama untuk jadi pemimpin. Sultan Murad nak jadi dia jadi pemimpin. Quran apa satu? Anak kena boleh baca Quran, anak boleh hafal Quran, anak boleh faham Quran. Umur 8 tahun kena rotan. Itulah yang telah menyebabkan dia terbuka mata dan fikirannya. Tetapi Quran saja tidak boleh membuka Konstantinopel. Quran jika difahami, dia akan menyebabkan seseorang itu akan mengambil berat tentang ilmu. Kerana Quran, wahyu pertama ilmu, Iqra. Jadi Al-Fatih membesar dengan ilmu sains. Dan ini sangat terserlah dalam strategi beliau. Sebagai contoh, saya rasa sempat kongsi 2 ikut untuk jaga masa tuan. Saya kongsi 2 fakta sahaja dan setiap fakta ini ada video. Ya. Kita habis 8.45 boleh? Boleh? 9 pun boleh. Okey, kalau macam tu 2 pagi kita akan selesai. Tuan-tuan stay, saya nak balik awal. Okey. 9 insya-Allah. Anda tahu tak asal usul Maryam? Bukan Maryam, Maryam.
Maryam dah ramai orang bina. Orang kafir membina dah lama dah. Hungary antara yang pakar membina Maryam. Tapi saya bercakap tentang Maryam tembaga yang besar. Besar 1,600 pound. Satu biji Maryam memerlukan 10 ekor kerbau untuk bawa. Dan ini adalah teknologi Al-Fatih. Sebab dia sebelum nak kepung Konstantinopel, anda tengok kualiti Sunnatullah Al-Fatih. Dia sangat tegas nak tawan Konstantinopel. Kita kena belajar daripada kegagalan orang-orang terdahulu. Jangan semangat sangat. Buat research. Dan sejarawan mengatakan 3 minggu, 3 hingga 4 minggu, ini kata sebulan Sultan Muhammad pada umur 19 tahun telah berkampung dalam kota Konstantinopel, menyamar, tidak dapat dikenal pasti oleh pihak keselamatan Konstantinopel. Kenapa ya? Dia nak study berapa tahun. Dia nak catat apa senjata Konstantinopel. Dia nak ambil berat bom pihak Konstantinopel. Kalau ditembak dari atas tembok, dia boleh pergi sampai berapa meter. Anak panah berapi dia, Manjanik Balista. Ini nama-nama senjata klasik Greek. Dia study. Dan dia bersembang dengan orang-orang Ortodoks Konstantinopel. Anda nak bersembang orang Kristian Ortodoks, anda cakap bahasa Turki, diorang bercakap bahasa Greek, tidak akan mengkantuikan anda. Anda di mana? Dan betul akan belajar 7 bahasa. Antara bahasa yang belajar adalah bahasa Greek. Contoh kalau saya cakap Ya ben Istanbulan ala kaim atau Istanbulan beni. Apa maksudnya? Konstantinia muhaqqaq fathah di chapter anu fathah dan amir neguzul amir anu fathah dan ordu neguzul ordu. Faham ya? Terbukti saya Turki. Kalau saya boleh cakap macam ni sepanjang ceramah. Tapi itu je yang saya hafal. Dia hadis Nabi tadi, tapi dalam bahasa Turki. Okey. Jadi dia belajar 7 bahasa, dia bersembang tanpa dapat dikenal pasti oleh pihak Konstantinopel. Dan dia tanya, pendek kata dia study sampai ke satu tahap. Dia membaca, dia bertanya, cuaca macam mana yang terbaik untuk serang Konstantinopel? Dari sudut astronomi, agak-agaknya ada tak sesuatu yang boleh berlaku di langit yang boleh kita ambil kesempatan? Dan bila saya buat kajian di UIA dulu, masa sambung master, saya mendapati pada 22 Mei 1463, tuan-tuan buka NASA ke ataupun tuan-tuan Google, dia panggil gerhana separa bulan. Dalam bahasa Inggeris saya tengok gerhana separa telah berlaku pada 22 Mei 1453. Maksudnya apa? Seminggu sebelum Al-Fatih menang. Fakta NASA kita tengok dia buat kitaran, memang pernah berlaku pada tarikh itu gerhana separa yang boleh dilihat di langit Eropah. Lalu saya tertanya-tanya, macam mana boleh berlaku gerhana bulan, gerhana separa bulan ketika Al-Fatih mengepung Konstantinopel? Nampak macam kebetulan. Sebelum tu, apa maksud gerhana bulan kepada orang Ortodoks Kristian? Kepercayaan mereka adalah kalau ada sesuatu berlaku di langit yang pelik dan menggerunkan,
namanya gerhana bulan, separa ke gerhana penuh ke, ia tanda kemalangan. Disaster on the way. Kebetulan pada waktu itu Muhammad Al-Fatih memang mengepung Konstantinopel, berkas tembakan ditembak melalui basilika. 23 Mei, 24 Mei, saya tengok kronologi sejarah. Pahlawan-pahlawan utama Konstantinopel telah melarikan diri sebab mereka lemah semangat. Maka sekarang bagaimana boleh berlaku gerhana itu? Kalau tengok buku-buku sejarah Rom, mereka kata Muhammad Al-Fatih menggunakan sihir, membawa datang pasukan-pasukan ilmu hitam. No, saya tak ada masa nak bawa pada tuan-tuan siapa untuk guru astronomi Al-Fatih. Nasihat saya pergi ke Masjid Bursa, semayang kat sana kalau ada kesempatan, Ulu Jamil, anda boleh tengok sistem solar pada mimbar masjid. Subhanallah. Solar sistem dengan 8 planet dalam lingkaran, dengan 1 planet di luar lingkaran, planet yang ke-9. Solar sistem 1400 Masihi. Masjid ini dibina, selesai pembinaan pada 1403 Masihi. Mimbar masjid telah dibina lengkap dengan solar system. Al-Fatih lahir bila? 1414 tolak 21. Maknanya lebih kurang 30-40 tahun sebelum Al-Fatih lahir. Subhanallah. Advance pengetahuan astronomi. 1400, tuan-tuan tahu apa yang berlaku di Eropah? Mereka percaya bumi adalah pusat sistem suria. Orang-orang Turki, para ulama Islam mengatakan matahari yang pusingnya 9 planet, 8 kita boleh confirm, yang satu kita letak kat luar mimbar sebab tak pasti dia planet ke tidak. Hari ni orang kata Pluto bukan planet. Planet ke-9, dia dwarf planet. Yang tanya anak pertama saya, dia tahu nama benda macam tu. Dia study. Umur baru 5 tahun, minat sangat astronomi. Alhamdulillah. Jadi dia ayah. Saya suka tuan-tuan. Okey. Itu mengenai cerita gerhana bulan. Itu Guru Al-Fatih beritahu waktu terbaik untuk serang adalah ketika ia boleh melemahkan moral tentera, dan terbukti. Sekarang, macam mana nak serang tembok yang paling kebal? Ini adalah tembok paling kebal di dunia pada waktu ia dibina. Maka senjatanya adalah senjata yang bukan sekadar besar, tetapi boleh menembak pada jarak jauh. Berapa jarak paling selamat? 2 km. Pergi lebih daripada 2 km memang. Macam mana Al-Fatih boleh buat satu senjata boleh menembak jarak 2 km? Sebab dia dah study. Senjata Konstantinopel boleh menembak yang menyebabkan Abu Ayyub wafat. Sebab mereka ada Grujeva, orang panggil Greek Fire. Greek Fire ni boleh tembak daripada atas tembok tu. Dia boleh pergi sampai kepada 1 km. Sampai boleh lebih daripada itu. So jarak paling selamat 2 km. Tetapi mestilah tembakan boleh menyebabkan tembok runtuh. So bom, nampak tak bom bulat-bulat? 5 kali ganda berat saya. Hampir 300 kg. Satu bom. Bila ditembak dengan mesin ni, dia panggil mesin basilika ni, dia boleh pergi dan menghasilkan satu das tembakan 2 meter dalam. Tembok berapa meter? 3-4 meter. Kalau satu das 2 meter, and then dia kena rehat sekejap-sekejap, baru boleh topak peluru baru pada panas. Maknanya mereka boleh meruntuhkan tembok dari jarak jauh sebelum berperang. Subhanallah. Ya Rabbi, işimizin zahmetiyle bizi utandırma, askerimizi galip ve muzaffer eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi.
Selesai. Okey, itu fakta nombor satu. Fakta yang kedua, fakta yang terakhir. Yang anda nampak tadi adalah gambaran kehebatan teknologi Maria. Strategi di bahagian darat. Timbul persoalan, apa cerita tentera laut? Yang tadi tentera darat. Konstantinopel ni dia tak boleh menang kalau tidak diserang serentak dari darat dan dari laut. Itu tips dia untuk menang berdasarkan kajian Al-Fatih. Tiba-tiba ketika tentera darat berbangga dengan senjata basilika, menembak bertubi-tubi dengan jayanya, di pihak Al-Fatih di bahagian laut berlaku musibah. Berlaku musibah, kekalahan. 4 kapal gergasi daripada Pop telah berjaya sampai untuk membantu Konstantinopel. 4 kapal gergasi ini bukan sekadar bawa makanan, bantuan
kepada Konstantinopel, bukan sekadar bawa senjata membantu Konstantinopel, bukan sekadar bawa pahlawan untuk membakar semangat Konstantinopel, tetapi mereka bawa meriam. Walaupun meriam mereka tidak sebesar meriam Al-Fatih, tapi masalahnya meriam kecil diorang boleh letak atas kapal. Bila boleh letak atas kapal, mereka boleh tembak separuh daripada 400 kapal-kapal Al-Fatih yang menyerang dari Bosporus dan Marmara. Diringkaskan cerita, tentera Turki di bahagian laut mengalami kekalahan yang mengejutkan. Ia adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarawan menggambarkan bagaimana Sultan tidak percaya dengan berita ini. Sedaya upaya mahu supaya tentera Turki terbalikkan keadaan segera. Jangan biarkan kekalahan ini berterusan. Cuba terbalikkan segera dengan cara mereka berjaya tembak kita punya kapal, tapi jangan biar kapal 4 biji diorang tu berjaya masuk ke dalam pelabuhan. Sebab bila sampai saja masuk dalam pelabuhan, itu memberikan kemenangan moral kepada Konstantinopel. Sebab kapal bawa makanan, bawa pahlawan, bawa senjata, dan dia beri semangat moral. So Al-Fatih kata tak boleh. Namun bukan sekadar tenteranya mengalami kehancuran kapal-kapal penting, tetapi pasukan musuh telah berjaya mendapat bantuan daripada 4 kapal tadi. Okey. Pada waktu ini saya nak ringkaskan bagaimana Sultan Muhammad berada di dalam keadaan yang sangat marah. Tetapi dia tidak boleh mengubah keadaan. Dia berduka cita, dia sangat sedih, sampai sejarawan mengatakan dia tidak mahu bertemu dengan sesiapa. Dia tidak boleh menerima kenyataan sebagai seorang anak muda. Dan daripada dia buat masalah pada orang lain, menampar, menumbuk orang, lebih baik dia duduk dalam kemah raja, kemah sultan, dan bertafakur. Siapa pernah jumpa dia tak pernah akan jumpa pada malam itu. Dan peristiwa ini telah menyebabkan tok guru dia yang bernama Syamsuddin dapat tahu. Syekh Syamsuddin ni tuan-tuan adalah tok guru kepada Al-Fatih. Masih ingat lagi pesanan Syekh Bayram tadi? Syekh Bayram kata, anak kamu Murad akan bersama dengan anak muridku Syamsuddin. Jadi bila Sultan Muhammad berduka cita, berita kekalahan pasukan Muslimin telah sampai ke telinga Syekh Syamsuddin. Saya harap anda tahu yang mana satu Syekh Syamsuddin. Tak payah saya tunjuk. Mudah dia nak kenal dia. Sebab kerjanya bukannya mengangkat senjata. Dia tak pegang panji, dia tak pegang lembing, dia tak pegang pedang, dia tak naik, dia tidak berperan. Tetapi anda boleh nampak dalam gambar ini, itulah kerja dia. Yang tu yang menyebabkan Sultan-Sultan Osmaniyah bila pergi berperang, dia orang bawa ulama. Dia orang tahu ulama ni dah berusia, dah berumur, dan mereka bukan boleh berperang. Tapi kita kena ingat, ada senjata lagi tajam daripada lembing, ada senjata lagi tajam daripada pedang. Dan sejarawan menggambarkan pada malam itu Syekh Syamsuddin berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allah membuka, Allah memberikan firasat kepada Syekh Syamsuddin sedang sampai kubur dia di Gunung Turki. Dia keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau tengok keturunan itu, dia panggil ilmu genealogi, dia sampai pada Abu Bakar, ulama besar tanah Syam. Subhanallah. So dia ni faqih dan seorang ulama yang saleh. Usia buruk, tetapi dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah beberapa kali. Berdasarkan apa yang orang cerita pasal dia. Okey, Syekh mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat kemenangan tentera Islam. Dalam mimpi itu entah apa yang dia mimpi, tetapi dia kata, sejarawan kata dia mimpi tengok tentera Islam menang. So Syekh sangat gembira. Lalu dia mahu mengkhabarkan berita ini kepada anak muridnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka bila dia nak pergi kepada Sultan, dia diberitahu Sultan tak nak jumpa sesiapa. So dia tak nak ganggu Sultan.
Lalu Syekh terpaksa menulis surat. Syekh menulis surat, dan surat ini digazetkan di Museum Turki. Satu helai ke suratnya? Surat dia satu helai saja, tajuk dia Yaumul Izz wal Yaumul Mu'izzu An-Nasir. Hari di mana akan kelihatan yang maha mulia dan sentiasa menang akan memberikan kemenangan. Tajuk saja sudah memotivasikan. Ini bukan bahasa Turki Republik. Ini bahasa yang Allah yang Ammar belajar. Osman Dija, Erdogan duk wajibkan dekat sekolah agama belajar bahasa ini. Orang panggil Erdogan, ya, dia wajibkan supaya belajar bahasa ini di semua sekolah-sekolah imam khatib ataupun sekolah agama. Okey. Lalu kalau anda baca surat ini, anda akan mendapati surat ini adalah surat yang sangat penuh dengan ayat-ayat Al-Quran tentang jihad, tentang bahaya munafik, tentang pergantungan hanya kepada Allah. Ayat Quran je. Subhanallah. Tak percaya? Ambil, study, tengok ayat mana Syekh tulis. Tapi ayat Quran ini seolah-olah wahyu turun kena pada masanya. Umar Al-Khattab, tuan-tuan, bila Rasulullah meninggal dunia, wafat, Umar tak ada terima, betul tak? Umar tak ada terima. Dia kata, siapa kata Rasulullah wafat, jaga dia. Sampailah Umar disarankan oleh para sahabat pergi jumpa Abu Bakar. Umar tak percaya juga, pergi jumpa Abu Bakar. Umar pergi jumpa Abu Bakar. Benarkah wahai Abu Bakar apa yang mereka dakwa Rasulullah sudah wafat? Mana mungkin Rasulullah sudah wafat? Abu Bakar baca sepatah ayat Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Menangis Umar. Sedangkan ayat itu dia dah berapa kali dengar Rasulullah. Banyak kali dah dengar ayat ini, tapi seperti ayat itu baru turun. Ini hebat ayat Quran. Sekali kena ayat Quran pada masanya tepat, dia sangat memotivasikan. Saya tak jumpa pun dalam surat ini Syekh kata aku bermimpi, mimpi aku tengok kamu benar, bergembiralah dan teruskan perjuangan. Ya. Saya tak boleh bayang kalau Syekh bagi tahu dalam surat ini dia mimpi. Apa jadi? Apa akan jadi adalah Sultan semangat. Lalu Sultan melakukan peperangan seperti biasa, tetapi Sultan dan bala tentera mungkin akan berperang macam biasa, ala kadar, bagaikan melepaskan batu di tangga. Sebab apa? InsyaAllah kita menang lagi. Tak risau dah menang. Kepada pun menang. Bahaya. Lepas tu Syekh tak beritahu. Kalau Syekh bagi tahu, dia bagi zon selesa. Zon selesa akan menyebabkan anda lawan sunnatullah. Sebab tu bila saya kaji 10 orang para sahabat yang masuk ke syurga, Rasulullah mention orang masuk syurga, 4 orang khulafah, yang lain 6 lagi. Anda cuba study sirah dia orang. Rasulullah dah kata dia orang masuk syurga, tetapi mana peperangan jihad yang mereka tak terbabit? Pelik tau, Nabi dah sebut dia orang di syurga, tapi semua jihad Rasulullah dan selepas wafat Rasulullah, mereka dah pegang panji. Sepatutnya dia orang bayang kaki kau mah syurga insya-Allah. Apa nak risau syurga? Ini cara para sahabat faham. Ini cara Syekh Syamsuddin memahamkan tentera. Ya, kita akan menang, tapi ia adalah benda yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan kamu kena jadi seseorang yang membuktikan ramalan Allah berlaku. Allah tak akan bantu kalau kamu tak sungguh. Yang tu para sahabat menterjemahkan, memang layaklah aku masuk syurga kerana aku tidak pernah miss mana-mana jihad dengan Rasulullah. Mereka tak cakap macam tu, tapi orang selepas mereka akan cakap macam tu, patutlah masuk syurga. Sebab jihad mana yang mereka terlepas daripada Rasulullah. Jadi ini hikmahnya. Perangai orang Islam hari ini serius saya, Muhammad diturun tadi. Tak bisa turun juga. Kamu kat Malaysia kamu tak buat apa-apa. Masuk syurga macam mana?
Buat sesuatu. Jadi saya ringkaskan, surat ini telah menukar keadaan, menukar kekalahan, alhamdulillah, kepada kemenangan. Menukar daratan menjadi lautan. Okey, menukar daratan menjadi lautan, di mana saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana strategi Al-Fatih ini dalam bentuk video. Tetapi saya nak faham dulu, strategi Al-Fatih adalah bila 400 kapal, separuh kena bakar, berapa baki? 200. So 130 serang Al-Fatih punya arahan lepas dapat surat ni, dia semangat. Dia budak muda, dia semangat. Kena ayat tu, kena pada tempatnya. Lalu lepas tu anak-anak kita ni, dia jangan dibesarkan dengan do and don't saja. Buat benda ni, jangan buat benda tu, hanya sekadar batang larang. Kadang-kadang anak perlukan motivasi, seolah-olah ayat Quran tu kena pada masanya. Anak memang boleh bersemangat bila kena pada masanya sesuatu pesanan kita itu, motivasi. So bila Al-Fatih bersemangat, dia punya pencaturan adalah separuh serang Marmara, separuh serang di rantai, dan yang lain fokus kepada Basilika di bahagian darat. Tetapi aku nak 70 pasukan, 70 kapal, mereka tak akan serang. Mereka akan lakonkan babak pemunduran daripada rantai. Dia panggil taktik perang Uhud, Khalid Al-Walid. Asalnya 70 kapal ini bersama dengan 100 lebih serang rantai. Tiba-tiba bila keadaan semakin macam tak ada, boleh putuskan rantai, tak lagi nak masuk, Al-Fatih punya arahan, strategi aku 70 kapal cuma undur ke belakang, supaya musuh anggap kita dah undur, supaya kita dah menyerahkan. So mereka kat sini akan bersemangat untuk mempertahankan rantai orang. Tetapi sebenarnya 70 kapal ini diundurkan ke belakang untuk strategi lain. Okey, sebelum 70 kapal ini digerakkan di Besiktas, waktu ada pasukan bola sepak nama Besiktas, sukan bola sepak Erdogan pun, diorang dah potong pokok-pokok yang ada di sini. Mereka telah tebang pokok-pokok yang boleh dibina landasan. Lalu landasan yang terbina daripada pokok-pokok yang ditebang, mereka letakkan lemak haiwan. Mereka letakkan lemak haiwan sebagai pelincir, supaya 70 kapal kecil ni boleh dibawa naik ke atas bukit. 70 kapal ni boleh dibawa ke atas bukit. Dan nak tarik dengan apa? Tarik dengan kerbau yang bawa meriam tadi. Yang bawa meriam 1,600 pound. Jadi kerbau yang sama digunakan. Dan bila kerbau tarik, turun naik turun bukit, kapal dia bukan ada roda, dia macam tu, atas kayu balak. Bukan kayu balak, kayu. Siapa nak balance? So tentera akan balance dengan tali yang dipasang. Okey. Dan arahan Al-Fatih, kalau kita nak buat kejutan, kita kena buat malam, kena buat siang. Buat siang tak pandai, musuh dapat detect. So buat malam. Dan kalau nak betul-betul musuh terkejut sampai mereka lemah semangat, biar kita buat malam ni je. Buat beberapa malam, dia tak mengejutkan. Buat malam ni je, maknanya subuh matahari terbit, diorang nampak 70 kapal kita dalam kotak penalti diorang. Itu idea, tapi idea menjadi fakta. Itulah yang berlaku. Gila tak gila, tuan-tuan? Idea gila, tapi mereka buat tu lagi gila. Lukisan ini tidak menggambarkan yang sebenar, ya, tetapi kita boleh dapat idea bagaimana strategi. Nampak tak Syekh Syamsuddin duduk kat mana? Sepanjang masa bersama dengan Sultan. Jadi saya akhiri sesi ini dengan video sebab saya sempat hidup masa tu. So saya sempat rakam untuk anda. Mereka boleh kekalkan bila rumah macam mana sekalipun, orang akan kekalkan dalam bukit, tidak ditorang, tidak diratakan. Jadi mungkin inilah gambaran bumi ketika pemindahan kapal itu dilakukan. Dan kita sebagai hampir ke beri besar.
Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita telah lihat apakah kesimpulan pelajaran yang paling penting daripada peristiwa ini. Dan saya ulang semula, inilah kesimpulan kita. Umat Islam mestilah umat yang bukan sekadar menjaga syariat Allah, tetapi juga menjaga sunnah Allah. Syariat Allah adalah apa yang tertera di dalam Quran dan hadis. Sunnah Allah adalah apa yang bersembunyi di alam ini. Kaji dan bacalah. Umat Islam mesti orang yang mengkaji, menguasai, mengetahui, menyelidik dan sangat prihatin kepada perkembangan ilmu. Itulah yang menyebabkan Konstantinopel berjaya dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau pergi kedai buku, boleh cari buku saya tak bawa sebab dah tak ada. Stok memang dah tak ada. Berfikir gaya Al-Fatih dan satu lagi kuasa kepemimpinan Al-Fatih. Saya memang rasa bersalah tak dapat bawa. Bukan sebab saya tak nak bawa, sebab memang dah tak ada pada saya. Dan pihak PTS juga sudah tidak cetak dalam bentuk hard copy. Dia buat dalam bentuk online, PDF. Tuan-tuan boleh beli. Di YouTube boleh sebut nama saya 3 kali, muncul lah. Okay. So itu saja daripada saya. Boleh sertai komuniti Ibarah di Telegram. Anda akan dapat tazkirah-tazkirah daripada saya. Dan seperti biasa boleh terus dengan Radio IKIM setiap hari Isnin di Mosku Petang Siaman Ibarah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.